warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Asminta bin Salimon daripada kelas 243 2D akan menerangkan tentang pengenalan unsur majlism dalam drama Melayu. Daripada sudut pengenalan pula terbahagi kepada dua, iaitu daripada sudut keduniaan dan juga sudut falsafah. Daripada sudut falsafah pula, ideologi majlism ini berkembang pesat di negara barat dan sudah pun diterap sejak zaman Yunani kuno lagi. Perkembangan majlism ini dianggap seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin pesat perkembangan majlism. Selain daripada itu, terdapat juga ahli falsafah yang mengembangkan ideologi majlism ini, iaitu Democritus. Dan Democritus ini telah berminat dengan pandangan daripada Leucippus, iaitu alam ini mengandungi zarah atom yang tidak boleh dilihat atau dirasa dan mempunyai saiz yang tertentu. Selain daripada itu, terdapat juga pengertian daripada sudut falsafah daripada ahli falsafah barat, iaitu Thomas Hobbes, di mana beliau berpendapat wujudnya benda dan setiap yang berubah atau berlakunya perubahan disebabkan oleh gerakan. Beliau juga berpendapat bahawa manusia secara semula jadi bersikap mementingkan diri dan juga egoistik. Selain daripada itu, beliau juga membangunkan teori social contract. Beliau juga mempunyai karya pertama, iaitu The Leviathan, which is mengkritik institusi gereja kerana harus berada di bawah kekuasaan negara dan raja pula penentu kepada agama sesebuah negara. Selain daripada itu, terdapat juga teori evolusi Darwin yang mengajar semua makhluk yang wujud dipengaruhi oleh pelbagai aspek alamiah, berevolusi dan kembang menjadi makhluk yang kompleks. Beliau juga memberikan formula kepada manusia tentang menerangkan apa sahaja dan menumpukan cabang ilmu itu kepada materialism. Selain daripada itu, terdapat juga pandangan daripada Syed Hussein yang menganggap teori Darwin ini merupakan satu isme yang berbahaya dan amat mustahil daripada segi aspek metafizik dan sukar untuk difahami daripada aspek logik akal. Daripada Karl Marx pula, beliau berpendapat bahawa material sahaja yang wujud di dunia, bukannya Tuhan. Tetapi beliau juga melihat kepentingan kehidupan manusia yang memerlukan material di dalam hidup. Daripada sudut keduniaan pula, terbahagi kepada dua patah perkataan, iaitu materi dan juga isme, yang dapat difahami sebagai bahan, benda atau sesuatu yang boleh dipegang dan nampak. Ianya juga merupakan semua impian di alam yang nyata kerana mahu hidup yang senang. Selain daripada itu, masyarakat yang mengejarkan keinginan hal kebendaan adalah dianggap materialistik. Erti lain untuk sudut keduniaan adalah hidupnya berlumba-lumba mempamerkan kemewahan yang ada. Hal ini kerana ianya merupakan satu aspek yang sangat negatif kerana setengah masyarakat yang terlalu obses terhadap kebendaan. Ianya juga akan memberikan impak yang negatif kepada seseorang. Selain daripada itu, terdapat juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang berprofesional dan juga ahli perniagaan. Ianya adalah untuk mengumpulkan kekuasaan dan dapat diberikan penghormatan seperti VVIP. Orang ataupun masyarakat yang mempunyai pekerjaan profesional ini adalah salah seorang masyarakat yang sangat menitik beratkan hal kebendaan untuk mendapatkan perhatian. Selain daripada itu, seseorang juga akan bertuhankan kepada harta atau material juga diartikan sebagai sudut keduniaan kerana mereka akan merasa sangat indah dan mereka sangat tidak boleh hidup tanpa harta kerana bagi mereka harta adalah merupakan segala-galanya.
Selain daripada itu, perasaan hasad dengki juga merupakan salah satu erti bagi sudut keduniaan. Yang ini, mereka suka akan menjatuhkan reputasi seseorang dan meninggalkan kesan yang amat mendalam dan meninggalkan jangka masa yang lama kepada seseorang. Selain daripada itu, kejayaan seseorang juga diukur melalui aspek keberadaan sahaja. Juga diartikan kepada sudut keduniaan. Sejarah materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material lalu pemikiran, jasad, pengetahuan alam dan sebagainya semuanya berkembang dan berasaskan material semata. Fahaman ini juga menolak kewujudan spiritual, metafisik dan unsur gaib. Sejarah perkembangan materialisme. Democritus merupakan pelopor materialisme klasik yang disebut atomisme dan beliau juga telah menghasilkan teori atom. Bermula di sini, atomisme telah dianggap sebagai prototipe untuk semua sistem kebendaan dan mekanisme yang akan wujud dalam sejarah falsafah yang akan datang. Epicurus bermula pada kurun ketiga sebelum Masihi. Epicurus meneruskan tradisi ini dengan menekankan lebih pada teori nilai daripada metafizik dan ontologi, di mana kesenangan dan penderitaan mendominasi nilai-nilai manusia. Bagi beliau, mati tidak perlu ditakutkan kerana kehidupan sekarang lebih baik daripada mati. Beliau juga telah memperoleh gelaran Bapa Materialisme kerana menolak kewujudan spiritual dan fahaman idealisme, Plato serta Platonisme. Thomas Hobbes bermula pada kurun ke-17 sebelum Masihi. Thomas Hobbes telah menjadi tokoh yang terkenal dan penting pada abad ke-17. Beliau telah menghidupkan materialisme dengan mengembangkannya pada persoalan bahasa dan epistemologi. Selain itu, Hobbes berfikir bahawa idea dan fikiran adalah kesan panca indera dan beliau berkata bahawa seluruh alam semesta merupakan kebendaan dan apa sahaja yang bukan benda adalah tidak pernah wujud. Selain itu, beliau juga telah memperkenalkan fahaman empirisme, iaitu fahaman menganggap sesuatu hasil atau keputusan mestilah melalui pengalaman dan eksperimen secara panca indera dan bukannya secara teori. Meslier bermula pada abad ke-18 sebelum Masihi. Meslier membuka abad ke-18 dengan mewujudkan sistem materialisme mekanistik La Mettrie yang memberi dorongan baru dalam materialisme melalui fisiologi dan mencuba untuk memperlihatkan fungsi manusia dalam bentuk prinsip mekanisme. Ludwig Feuerbach bermula pada abad ke-19 sebelum Masihi. Ludwig telah merancang satu metafisika, suatu etika yang humanistis dan satu epistemologi yang sangat menjunjung tinggi inderawi. Oleh itu, ia ingin mengganti idealisme Hegel, iaitu guru beliau, dengan materialisme. Karl Marx adalah seorang ahli falsafah yang sangat terkenal di Jerman, di mana pada pandangannya kewujudan materialisme yang menafsirkan masyarakat adalah sejarah dan ekonomi dipandang sebagai dasar kehidupan masyarakat. Pandangan ini telah disebut juga komunisme atau ateisme secara mutlak.
Khusus ni adalah teori Karl Marx dan Friedrich Engels. Kemajuan sosial terjadi melalui perjuangan, konflik, interaksi dan penentangan. Perkembangan satu taraf masyarakat lainnya tidak terjadi secara berunsur-unsur, tetapi dengan tiba-tiba dan kadang bersifat katastrofik. Proses pemikiran mereka berupaya mengamati semua barang sebagai suatu keseluruhan, menerima keniscayaan dari keseluruhan berkaitan, timbal balik dan menerima ketidakrelaan perjuangan, konflik, kontraksi, perubahan dan munculnya pembaharuan dalam alam semesta. Dan yang terakhir adalah konsep perjuangan mereka sebagai dorongan yang sangat asas dalam segala hal. Hal ini adalah untuk menjadikannya lain daripada yang sebelumnya, bagi menghindari rintangan dan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diingini. Unsur materialisme dalam drama Melayu. Unsur materialisme dalam drama Melayu. Apa itu drama? Dalam membincangkan definisi drama, drama adalah merupakan suatu genre sastra yang dituliskan dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu seni pertunjukan. Drama dikatakan mempunyai aspek pengajaran dan pembinaan bahasa yang unik dan menarik. Drama juga dapat diertikan sebagai suatu kisah yang diceritakan dalam bentuk lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan sebagai watak-watak dalam sesebuah kisah drama. Apa itu materialisme? Materialisme pula adalah merupakan sifat semula jadi kepribadian, nilai dan aspirasi individu yang menekankan kepentingan harta benda dalam kehidupan. Sebagai sifat kepribadian, sifat materialistik dalam diri seseorang dapat diketahui dari kehadiran atau ketiadaan keberdayaan dan memiliki harta peribadi dan iri hati untuk barang orang lain yang dilihat jika lebih baik. Budaya materialisme semakin mendominasi masyarakat kita yang semakin lebih mementingkan kesenangan dunia dengan kebendaan. Orang materialistik juga dapat diketahui dari nilai yang menekankan kepentingan harta benda dan merasa sebagai ia merupakan matlamat hidup, ukuran kejayaan dan sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Mereka memandang harta dan wang adalah kunci kebahagiaan dan kejayaan sosial sehingga mengabaikan kepentingan hubungan sosial, pengalaman dan pencapaian. Mereka menilai kejayaan diri dan orang lain berdasarkan jumlah dan kualiti aset objek yang dikumpulkan. Masyarakat kini yang terlalu obses dengan kebendaan dapat dilihat terhadap seseorang yang biasanya dibuat melalui kemewahan yang mereka ada, seperti rumah, kereta yang dipakainya serta jenama pakaian yang mereka pakai. Salah satu punca budaya materialisme yang semakin menjadi-jadi di dalam masyarakat kita ialah wujudnya unsur materialisme di dalam drama Melayu. Drama yang ditayangkan di televisyen dapat mempengaruhi kehidupan seharian kita. Kehidupan di dalam drama Melayu lebih cenderung menunjukkan kehidupan yang senang yang menyebabkan masyarakat terpengaruh untuk merasa kehidupan yang seperti di dalam drama. Ini kerana penontonan televisyen secara umum boleh dikaitkan dengan usaha mengumpul maklumat. Selain itu, aktiviti ini juga boleh memberi kesan kepada kehidupan individu dan kelompok manusia dalam masyarakat. Ini kerana kandungan mesej yang dipaparkan oleh wujud dalam pelbagai dimensi. Maklumat yang digunakan untuk pengetahuan mampu membina sasiar dan siasah manusia. Walau bagaimanapun, televisyen sebenarnya turut menyampaikan mesej dalam genre hiburan yang boleh memberi kesan yang negatif. Kebanyakan drama Melayu sekarang banyak menayangkan unsur materialisme dengan menayangkan kehidupan mewah yang dapat memberikan impak negatif kepada masyarakat.
Ramai remaja sekarang yang menjalani gaya hidup seperti berbelanja dengan boros dengan hanya mempamerkan kad kredit. Ini memberi kesan yang tidak baik di kalangan masyarakat kita kerana sanggup berhutang demi kelihatan hidup mewah. Contoh drama Melayu yang menayangkan unsur materialisme adalah drama Bukan Gadis Biasa yang ditayangkan di TV3. Melalui drama ini, terdapat adegan berebut harta pusaka seolah-olah harta merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan. Malah, di dalam drama tersebut, terdapat adegan orang kaya yang memandang keji dan mengutuk orang miskin seolah-olah ia merupakan sesuatu yang teruk di pandangan mereka. Ini menyebabkan sifat materialistik di dalam masyarakat semakin tinggi supaya tidak kelihatan dalam golongan orang yang tidak berkemampuan. Sebagai langkah terbaik, semua pihak perlu memainkan peranan dalam membantu pihak berkuasa menangani gejala ini daripada terus merebak dan merosakkan masyarakat. Sehubungan itu, pihak media sendiri perlulah memastikan bahawa mesej atau maklumat yang disiarkan adalah sesuai dengan masyarakat seperti prinsip-prinsip nilai akhlak yang mulia serta bermoral tinggi. Sebagai penonton pula, mereka perlulah menjadi penonton yang bijak. Dalam erti kata lain, masyarakat perlulah bijak dalam memilih dan menilai drama yang ditonton sebagai contoh menonton drama yang mempunyai nilai yang murni. Saya akan membentangkan mengenai kesan materialisme terhadap masyarakat. Masyarakat terutamanya warga Malaysia kini semakin ramai mempunyai sikap materialisme. Seorang individu biasanya akan dinilai melalui kereta apa yang digunakan, rumah bagaimana yang didiami, serta jenama pakaian yang dipakai. Budaya bermewah-mewahan amat digemari oleh segelintir masyarakat. Contohnya adalah seperti berbelanja di tempat-tempat eksklusif dengan mempamerkan kad kredit di sana-sini. Kesan materialisme terhadap masyarakat yang pertama ialah masyarakat menjadi kurang menghargai dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka terutamanya akan menjadi lebih kurang cermat apabila berkenaan dengan benda-benda percuma. Contoh terdekat yang boleh diambil adalah kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Tak terkira banyaknya taman permainan yang telah menjadi mangsa vandalisme. Lampu-lampu taman dipecahkan, tandas-tandas awam tidak dijaga dengan baik dan banyak lagi yang boleh disenaraikan. Kurang kesedaran sivik juga adalah antara punca berlakunya masalah ini. Yang kedua, kesan materialisme terhadap masyarakat adalah berleluasanya budaya berhutang. Mereka lebih sanggup berhutang untuk mendapatkan apa yang dihajati. Sesetengah daripada mereka menambah hutang yang baru sedangkan terdapat lagi hutang lama yang belum habis dibayar. Tambahan lagi, sesetengah masyarakat juga sanggup berhutang dengan alung disebabkan hendak mendapatkan duit dengan jangka masa yang lebih cepat. Pada pandangan mereka, berurusan dengan alung jauh lebih mudah. Tetapi sebaliknya perkara ini akan memberi kesan yang besar terhadap mereka kerana tekanan yang diberi oleh kerana selalu didesak dan diugut untuk membayar balik hutang dengan kadar faedah yang tinggi. Selain itu, kesan materialisme terhadap masyarakat juga mengakibatkan peningkatan kadar jenayah. Sesetengah masyarakat mengambil jalan pintas untuk memperolehi wang melalui jalan yang salah seperti merompak, mencuri, mengambil rasuah, mengambil yang bukan hak dan sebagainya. Sikap materialisme juga boleh menimbulkan perasaan dengki antara satu sama lain, terutamanya dengan melihat orang yang hidup senang dan bermewah-mewah. Perasaan dengki yang tidak dapat dibendung mungkin akan menyebabkan seseorang itu bertindak melakukan sesuatu di luar jangkaan seperti mengamalkan ilmu hitam semata-mata untuk menjatuhkan seseorang. Yang seterusnya, masyarakat yang bersikap materialistik juga boleh mengakibatkan amalan hidup bermasyarakat seperti gotong royong terpinggir. Masyarakat yang tinggal di kota raya terutamanya lebih terdorong untuk mengutamakan kekayaan dan kekuasaan dalam mengejar arus kemodenan. Sebahagian besar sanggup bekerja keras siang dan malam untuk mengumpul kekayaan sehingga terabai nilai-nilai murni yang pernah menjadi amalan masyarakat pada suatu ketika dahulu. Oleh itu, rutin harian banyak dihabiskan di tempat kerja berbanding di rumah. Malah, ada sesetengah daripada mereka langsung tidak mengambil peduli persekitaran sehingga tidak mengetahui adanya kegiatan bergotong royong ini.
Yang terakhir, sikap materialisme juga boleh mengakibatkan keruntuhan keluarga. Perubahan demi perubahan menjadikan tumpuan manusia tertumpu kepada kebendaan. Kehidupan bukan lagi setakat selesa, malahan lebih daripada itu. Maka berlakulah penceraian berpunca daripada kegagalan suami untuk memberikan nafkah mengikut kehendak isteri untuk berbelanja. Pada masa yang sama, tanggungjawab suami sebagai ketua keluarga yang sepatutnya mula diabaikan sedikit demi sedikit. Permasalahan mungkin timbul apabila suami mula mengabaikan tanggungjawabnya. Tambahan lagi jika isteri mempunyai kerjaya dan kebanyakannya mengharapkan wang hasil pendapatan isteri untuk menampung keperluan keluarga. Tuntutan kerja zaman kini ada kala menyebabkan isteri tidak lagi menguruskan rumah tangga. Sebaliknya, tugas menyediakan makanan serta keperluan keluarga dilakukan pembantu rumah. Terdapat juga permasalahan waktu kerja yang menyukarkan isteri membahagikan antara kerjaya dan rumah tangga. Kesimpulan, materialism ialah sifat cinta akan kebendaan lebih dari segalanya. Sifat ini ada dalam diri setiap manusia dan apa yang membezakannya ialah mereka yang cinta akan kebendaan sehingga tidak bersyukur dan mereka yang cinta akan kebendaan dalam kadar yang biasa sahaja. Sejarah Qarun telah membuktikan yang sifat materialism ini akhirnya memakan dirinya sendiri akibat tamak dan tidak bersyukur. Berbeza dengan para sahabat Rasulullah yang sanggup menginfakkan harta mereka ke jalan Allah kerana mereka tahu Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Sifat ini telah berleluasa di kalangan masyarakat zaman sekarang. Unsur materialism ini sering dipaparkan dalam drama Melayu yang sedikit sebanyak mempengaruhi penonton yang menonton drama ini. Berebut harta pusaka, tidak merestui hubungan kerana darjat, si kaya menghina si miskin dan sebagainya. Ini membuatkan para penonton yang miskin ingin berharta, yang berharta ingin menjadi kaya dan yang kaya ingin menjadi lebih kaya kerana mereka menganggap jika mereka kaya dan berharta, mereka akan dihormati dan disanjung. Kesannya pada mereka lebih kepada negatif daripada positif kerana mereka memilih jalan pintas untuk cepat kaya dengan meminjam daripada ahlong. Selain itu, hutang semakin meningkat dan juga sifat syukur kepada Allah semakin pudar. Oleh itu, penonton haruslah bijak dalam meneliti setiap drama Melayu yang ditonton. Contohi apa yang baik dan jadikan sempadan apa yang tidak baik. Bersyukur dengan setiap rezeki yang Allah kurniakan dan infakkannya ke jalan yang Allah redai.